Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Misalah binti Mahfuz Umar, nombor matrik 052343. Jadi saya akan terangkan dua tajuk dalam kitab Arba'in, iaitu fi zuhud dan juga fi hubud dunia. Kita mulakan dengan hakikat zuhud di dunia. Hakikat zuhud yang di dunia ni kita mulakan hakikatnya apabila seseorang tu dia tinggalkan dunia ataupun dia jauhkan diri daripada dunia sedangkan dia mampu untuk menghadapinya, untuk mencapainya. Kemudian asal rasa zuhud ni datang daripada ilmu dan juga cahaya yang akan lapangkan hati kita, yang akan terangkan hati kita sehingga mampu untuk melapangkan dada kita. Kemudian hasilnya akan adanya rasa kina'ah, iaitu sifat bersederhana untuk kita capai dunia tanpa dan adanya batas dalam setiap hajat yang kita inginkan. Kemudian kalau daripada segi pemakanan pula, dia ada makan sekadar waktu, maksudnya ada ala kadarnya tanpa berlebih-lebihan. Kemudian dari segi pakaian juga sama, paling minimum, kalau kita cakap paling minimum dari segi pemakaian orang zuhud ni, dia mampu untuk menutup aurat dan hindarkan lindungi mereka daripada sejuk dan juga panas. Paling maksimum pula apabila dia ada baju lengan panjang yang jenis kainnya kasar, iaitu contoh macam seluar ataupun penutup kepala lah, supaya untuk lindung dia daripada tu. Kemudian daripada segi tempat tinggalnya pula, kalau untuk yang paling sedikit, paling minima, iaitu ruang penjuru masjid. Contohnya macam ahli sufa lah. Kalau yang paling maksimum pula, macam untuk tempat khusus untuk diri sendiri. Sama ada suatu tempat iaitu dibeli atau disewa, ikut keadaan seorang itu. Kemudian kalau daripada segi perabot, ada beberapa darjatnya. Kalau yang paling sikit, iaitu paling minima, iaitu seseorang tu yang zuhud ni hanya mempunyai cawan dan juga sikat, tapi bila dia nampak orang lain yang minum hanya menggunakan jari, maka dia akan buang cawan tersebut. Jadi itulah beberapa hakikat zuhud di dunia ini. Kemudian kita tengok yang seterusnya, iaitu zuhud dari segi darjatnya. Zuhud dari segi darjatnya ni ada 3. Yang pertama, seseorang itu dia jiwanya cenderung kepada dunia, tapi dia berusaha untuk tidak mencapainya. Jadi seseorang ni dikira bukan zuhud, tapi dia mutaz zuhud, iaitu orang yang berusaha untuk meninggalkan kesenangan. Tapi ini adalah permulaan zuhud lah kiranya, sebab zuhud ni adalah sesuatu bila kita cuba tinggalkan kesenangan dunia dan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, darjat yang kedua ialah seseorang ni dia tak cenderung kepada dunia, tetapi dia tak mampu, maksudnya dia cuba untuk melarikan diri daripada dunia ini. Dan sebab dia tahu nikmat dunia dan nikmat akhirat ni tak mampu untuk kita sekalikan. Jadi dia akan bertolak ansur dan dia akan tinggalkan dunia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah darjat orang yang betul-betul zuhud, iaitu orang yang tidak cenderung kepada dunia dan dia juga tak perlu lari daripada masalah tersebut. Macam kalau yang nombor 2 tadi, dia cuba untuk lari, maksudnya dia berusaha lah untuk lari, tapi yang ni dia memang tak lari sebab memang dalam hati dia tak ada pun dunia. Kemudian 3 faktor pendorong untuk zuhud ni. Faktor-faktornya adalah, yang pertama, faktornya didorong oleh rasa takut terhadap neraka. Jadi ini adalah zuhud orang-orang yang takut. Yang kedua, dia lagi tinggi daripada nombor 1, iaitu 3 faktor ni. Iaitu kecintaan pada nikmat akhirat, yang dia tahu apabila dia melakukan ibadah tu, dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih baik. Jadi kat sini dia akan tinggalkan dunia tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah paling tinggi, iaitu hilangnya dari segala tolehan
selain daripada Allah. Maksudnya memang berharap kepada Allah dan sepenuhnya hatinya kepercayaan kepada Allah sahaja. Ini adalah orang yang betul-betul zuhud, yang zuhud paling tinggi. Kemudian jadi ini adalah yang seterusnya. Zuhud ni ditinjau daripada darjatnya. Jadi yang kalau pertama, zuhud yang betul-betul sempurna ialah zuhud yang zuhud terhadap segala sesuatu selain daripada Allah di dunia dan di akhirat. Maksudnya memang dia bersifat zuhud terhadap sesuatu, terhadap dunia, terhadap apa-apa semuanya, dan hanya berserah kepada Allah saja. Yang kedua, iaitu bawah sedikit daripada sempurna ni, dia hanya zuhud kepada dunia sahaja, tanpa akhirat. Kemudian dia akan masuk ke, tapi kalau masuk ke dalam bahagian harta, dia tak kira macam dia susahlah nak zuhud. Maksudnya dia masih lagi memegang dunia tu. Kalau yang paling bawah, maksudnya dia zuhud kepada hartanya sahaja. Tapi benda-benda lain dia tak zuhud sebab bagi dia sebab kedudukan tu lebih diinginkan daripada harta. Jadi dia hanya zuhud pada harta tapi tidak pada benda lain. Kemudian az-zuhud at-tanazzuhu 'ani dunya tawa'an. Jadi maksud zuhud ni jadi zuhud ni adalah apabila kamu meninggalkan dunia dengan ketaatan sedangkan kamu mampu memperolehinya. Jadi apabila kita tinggalkan dunia dan kita walaupun kita menyukainya, itu bukan zuhud, itu adalah fakir. Tapi orang yang fakir ni dia lebih senang berbanding dengan orang yang kaya sebab dia akan mudah untuk dia tolak dunia tu daripada orang yang kaya, yang ada harta. Jadi ni adalah yang lebih utama daripada mendapatkan dunia. Macam sahabat sendiri, mereka bersenang lenang tanpa ada rasanya ada dunia sebab mereka tak adanya harta dan bersenang lenang. Dan juga hatinya tak tergerak jauh lah untuk perkara-perkara dunia sehingga sakit dan berat ketika mati. Jadi kesimpulannya, pahala orang yang kafir ni lebih besar jika mereka menerima dengan rela dan sabar. Kerana bila seorang tu rela dan sabar, ia adalah permulaan untuk sesuatu zuhud. Jadi habis untuk tajuk zuhud ini, kita teruskan dengan tajuk hubud dunia, iaitu cinta kepada dunia. Jadi untuk tajuk fi hubud dunia, jadi ketahuilah kita bahawa perasaan cinta akan dunia ini adalah pangkal segala kesalahan. Kerana bukan harta dan kedudukan sahaja adalah dunia. Kerana cabang-cabang dunia itu ada banyak. Dan harta dan kedudukan itu hanyalah dua daripadanya. Yang kedua, jadinya dunia ni adalah ungkapan sebelum mati. Maka semua benda yang sebelum mati itu adalah dunia. Dan akhirat tu adalah ungkapan selepas mati. Jadi bahagian sebelum mati ni adalah dunia. Tapi ada beberapa perkara yang kecualinya bukan dunia, iaitu ilmu, makrifat serta kebebasan. Dan apa sahaja yang selepas yang tetap bersama selepas mati juga dikira nikmat. Jadi untuk tajuk yang seterusnya ni, dunia muzratul akhirah, iaitu dunia ni adalah kebun akhirat. Dunia ni adalah satu benda yang tercela, yang merosakkan, dan sebenarnya ia adalah kebun kepada akhirat. Kerana dunia ni adalah macam kita, tempat untuk kita bercucuk tanam, supaya kita akan dapat hasilnya nanti di akhirat sana. Jadi dunia ni akan jadi kebun akhirat apabila seseorang tu tahu dunia ni hanya persinggahan saja. Jadi ada tempat yang lebih penting lagi yang kita akan pergi untuk menuju kepada Allah. Jadi ada disebutkan juga ia adalah seperti, jadi di dunia ini disediakan pelbagai bekalan dan keperluan, dan di mana orang kita sepatutnya ambil sebagai bekalan untuk akhirat kita. Jadi kita teruskan dengan
adawatu dunya lil akhirah, iaitu pemusuhan dunia terhadap akhirat. Jadi orang yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya serta mengenali hiasan dunia ini akan mengenali akhirat juga. Dengan segala apa yang itu cahaya kearifan yang apabila adanya tu dia menyaksikan pemusuhan antara dunia dan akhirat. Kerana dia sedar satu perkara, bahawa tak akan tersingkap sesuatu perkara tu dan tak adanya kebahagiaan terhadap akhirat, melainkan dengan kita kembali kepada Allah dengan cahaya makrifatnya. Jadi cinta tu tak akan diperolehi tanpa rasa untuk berzikir kepada Allah dan makrifat untuk sentiasa cinta kepadanya. Jadi dua perkara ni, iaitu zikir dan makrifat ni, tak mampu untuk kita capai melainkan kita tolak kesibukan dunia. Sebab makrifat dan cinta ni tak akan bersatu tanpa rasa cinta kita kepada Allah. Bila rasa kita ni bebas daripada cinta selain daripada Allah. Jadi yang seterusnya, orang yang amalla bisad dunya bi badanihi la yukhalu qalbahu minha. Maka orang yang makan dunia pada badannya ini tak akan mampu buangnya dari hati. Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya bila seseorang tu dia adanya dunia, bila dia pakai dunia tu, masuk pakai dunia ni, macam dia salutkan dirinya dengan dunia, terlalu sibuk dengan dunia, maka hatinya tak akan dapat buang dunia tu daripada diri. Jadi dikatakan lagi di sini bahawa orang ketahuilah bahawa apabila seseorang tu dia merasa tenang dengan dunia dan dia rasa macam dia meninggalkannya, padahal sebenarnya bukan. Sesungguhnya dia seperti orang yang bodoh, iaitu dungu. Fakadzalika sunnatullah fid dunya. Maka itu adalah sunnatullah Allah kepada dunia ini. Jadi kesimpulannya, dunia ni adalah seperti singgah untuk rumah. Ia adalah tempat persinggahan untuk para tetamu. Rumah untuk persinggahan tempat para tetamu. Jadi untuk mereka tempat persinggahan itu, untuk mereka ambil bekalan dan ambil manfaat tanpa hati mereka terpaut kepadanya, hanya untuk mengambil manfaat. Macam contoh R&R lah. Kira macam kita ambil manfaat untuk kita berhenti tu tanpa hati kita terpaut pun dekat tempat tu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.